ukiran kayu adalah seni yang cukup sinonim dengan identiti masyarakat Melayu, malahan ia telah wujud sejak berabad lamanya. Meskipun dianggap sebagai industri desa, namun ia mempunyai potensi cukup besar kerana dianggarkan terdapat 3,000 spesies sumber kayu di negara ini. Kalau kita cakap pasal ekspor produk perkayuan, memang majoriti yang kita ekspor adalah perabot 48% daripada ekspor tahunan produk-produk kita adalah produk perkayuan ini adalah terdiri daripada perabot. Jadi banyak perkhidmatan yang kita sediakan untuk industri perkayuan di negara kita ini memang secara umumnya peranan NTB adalah untuk membangunkan industri perkayuan di negara kita. Jadi salah satunya kita memberi nasihat kepada pihak industri perkayuan ini dan kita juga menyediakan kemudahan latihan, kita ada pusat latihan kita dan juga kita terlibat dalam, kalau kita bercakap dalam aspek ukiran ataupun pengusaha produk perkayuan Bumi Putra ni, kita juga membantu mereka dalam menghasilkan reka bentuk yang baru dan juga penghasilan prototip daripada reka bentuk yang dihasilkan. Kayu adalah bahan semula jadi yang sangat sesuai dijadikan ukiran dengan nilai estetika tinggi selain digunakan sebagai komponen tambahan kepada produk lain serta banyak digunakan dalam pembuatan perabot, kapal dan barang perhiasan. Industri perkayuan juga amat berkait rapat dengan pembuatan perabot yang berpotensi mendatangkan keuntungan berlipat ganda terutamanya kepada mereka yang bergelar usahawan. Malaysia amat bertuah sebagai negara hutan hujan khatulistiwa yang memiliki berbagai spesies flora dan fauna. Sejak berdekad lamanya, industri perkayuan telah memainkan peranan yang penting dalam sosio-ekonomi negara. Industri kayu-kayan negara merupakan salah satu penyumbang utama kepada nilai ekspor komoditi negara. Industri ini telah lama menjadi penyumbang kepada pendapatan negara dengan mengekspor ke lebih 160 negara. Bah Collection merupakan satu inisiatif anak syarikat Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB yang membantu membangunkan produk berasaskan kayu hasil karya usahawan Bumi Putra. Penglibatan MTIB adalah untuk mewujudkan hubungan di antara usahawan Bumi Putra dan anak syarikat MTIB iaitu CWSB. CWSB atau CTCS Worldwide Sdn Bhd, anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB yang berperanan mempromosikan penggunaan kayu yang diperakui dalam industri pembinaan serta bertanggungjawab membangunkan keupayaan usahawan Bumi Putra di dalam industri perkayuan. Jadi sebab itu kita wujudkan penubuhan anak syarikat kita yang kita panggil CWSB ini. Bagaimana CLBSB ini boleh membantu usahawan-usahawan yang kecil untuk mendapatkan market, mendapatkan pasaran di pasaran tempatan. Pembabitannya dalam seni ukiran kayu selama lebih 30 tahun memberi pelbagai memori suka duka dalam kehidupannya. Tragedi Bah atau banjir besar yang melanda Temerloh sekitar tahun 2014 masih segar dalam ingatan beliau. Kejadian tersebut langsung tidak mematahkan semangat Muhaimin untuk terus berkarya. Kayu-kayu ukiran itu adalah sisa ataupun bahan-bahan yang telah rosak masa kejadian banjir pada tahun 2014. Untuk siri Temerloh, CWSB telah membangunkan produk-produk premium dengan menggunakan bahan-bahan kitar semula. Seperti yang telah diceritakan dalam pameran Bah Collection, ukiran-ukiran kayu yang telah dihanyutkan oleh banjir Sungai Temerloh telah diolah semula bersama Muhaimin dan Razif menjadi satu koleksi siri yang dijenamakan sebagai produk premium. Jadi ini Bah Collection yang pameran yang kita buat sehingga 23 April ni adalah bertujuan macam mana kita nak membantu usahawan-usahawan kecil kita mempamerkan karya seni mereka dalam bidang ukiran. Jadi ini salah satu fungsilah macam mana anak syarikat MTIB menghubungkan pengusaha kecil kepada pasaran yang lebih besar, sama ada pasaran tempatan ataupun luar negara. Macam Bah Collection ni, di samping kita ada fizikalnya pada tempoh ini, dan masa yang sama juga kita banyak juga mempromosikan secara online, gunakan
Facebook, YouTube dan sebagainya, menyebabkan kita dapat respon yang baik daripada peminat-peminat seni ukiran kayu untuk datang melawat ke pameran kita ini. Dengan secara langsung, inisiatif MTIB untuk menaikkan nama kayu di bersada tempatan dan antarabangsa dapat dicapai kerana Bah Collection telah berjaya menarik minat ramai peminat hasil karya seni tempatan dan luar negara. Dengan adanya peminat tempatan dan luar negara ini, promosi Bah Collection menjadi viral melalui media sosial. Oleh itu, pada masa yang sama, menerusi media sosial ini, generasi muda juga mula menunjukkan keinginan untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai ukiran kayu dan jenis-jenis kayu yang digunakan. Berpakaian lengkap baju Melayu, bersamping dan bertanjak, inilah imej pakar kayu ini. Beliau sudah ke merata dunia membawa imej dan nama negara dengan mempromosi kraf negara ke mata dunia. Mengimbau kembali awal pembabitannya dalam seni ukiran kayu, kata Abdul Muhaimin yang digelar Master di luar negara. Dia dan isteri sama-sama menyertai Pusat Latihan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, iaitu yang kini digelar Institut Kraf Negara, untuk mengasah bakat yang ada pada dirinya. Sehingga kini nama Muhaimin Hasbullah terus meniti di bibir peminat kraf kayu sehingga dirinya kerap menerima undangan pameran di luar negara. Pada tahun 2014 masa tu kita mengalami banjir yang besar di Temenggong tu, kita sekitar kedalaman 2 meter, 7 kaki. Jadi banyaklah barang-barang ataupun ukiran-ukiran yang telah rosak. Kerugian dianggarkan lebih kurang dari 300,000, termasuklah semua sekali lah, termasuk peralatan pejabat, mesin-mesin dan juga kayu-kayu dihanyut, terhanyut. Jadi itulah, saya rasa tu pertama kali lah saya mengalami banjir yang begitu besar. Kita dalam keadaan ditimpa musibah, kita itulah kena sabar dan memanglah kita zero balik, kita mula balik semua daripada zero. Jadi semangat yang ada, kemudian daripada nasihat kawan-kawan, dorongan, semangat sebagainya, saya perlu bangkit semula. Kawan! Lagi ni. Hei! Kau tak menagih lagi ya? Kau fahal? Dia tu balik kami hot. Kau fahal? Okey. Belum cik pasal Kau tu penagih je lah. Di dalam lapisan-lapisan ini ada satah yang lebih halus sikit, kita panggil sebagai foliasi. Saintis mengatakan bahawa pematang kuarsa ini terbentuk daripada mineral hampir 100% adalah kuarsa. Haba daripada makmur tu menukarkan batuan ini kepada marble. Di setengah tempat dia akan jadi termetamorf lah. Kita juga bukan menghargai sekadar batu saja, tetapi lihatlah budaya. Kerana setiap budaya dipengaruhi oleh geologi. Pagi kita ambil suhu kan? Syahadah satu lafaz berbeza resam, kemuliaan, kedamaian dan kesejahteraan, keimanan, ketakwaan, nur hamba, syahadah. 沙哈。
Jenis-jenis kayu yang telah digunakan di dalam ukiran Muhaimin adalah dari jenis spesies tempatan dan setiap jenis kayu yang telah diukir tersebut adalah disijilkan oleh MTIB melalui Perkhidmatan Verifikasi Kayu TVS. Setiap kayu yang digunakan di dalam koleksi ini telah melalui TVS yang hanya terdapat secara eksklusif di MTIB. Ini adalah salah satu daripada koleksi yang telah ditenggelami banjir. Dia adalah bentuk ash, kita panggil ash, dan teknik ataupun jenis ukiran yang kita gunakan adalah jenis ukiran tembus-tembus, teknik tembus-tembus timbul. Dan kalau ikutkan sebenarnya yang parts yang tepi ni sebenarnya dia hanyut di banjir, tapi oleh kerana kita nak kekalkan bentuk asal tu, kita kombinasi, kita combine dengan seramik. Ini seramik yang kita campur dengan tanah pun hasil daripada tanah banjir juga. Jadi di sini menjadikan ianya sebagai salah satu daripada value added kepada ukiran itu sendiri. Jadi gabungan antara clay dan juga kayu, saya rasa ia satu kombinasi yang baiklah supaya kita dapat menghasilkan sesuatu karya yang lain daripada yang lain. Saya nampak value addednya kepada gabungan lah antara dua bahan. Ini adalah jenis ukiran tembus-tembus bersilat dan juga antara produk-produk yang telah ditenggelami banjir. Dan kalau kita lihat ada kesan-kesan lumpur dan sebagainya. So yang ini adalah sebahagian daripada value added yang membuktikan bahawa kayu-kayu ini telah ditenggelami banjir. Okey, nampak ada kesan-kesan lumpur. Dan yang ini kita bersama designer Cik Razif. So kita mencipta satu karya supaya bila orang lihat tinggi. Ketinggiannya adalah melambangkan bahawa apabila banjir, kita akan mencari tempat yang tinggi, sama ada rumah, kediaman dan sebagainya. Dan bila kita lihat ke atas tu, menampak seolah-olah ketinggian, dan kedalaman air banjir. Jadi dari situ kita dapat satu inspirasi, bagaimana kita nak menyelamatkan diri apabila dalam suasana banjir. Dalam ukiran kayu ni ada tiga punca, sama ada punca benih, punca bunga dan juga punca pasu. Jadi kalau lihat ni ada pasu bawah ni. So ini adalah jenis pola lengkap, yang mana kita ada bunga, putik, daun dan sebagainya. Dan dia melambangkan lengkapnya sesuatu kehidupan. Maknanya dia related, dia berkait rapat dengan kehidupan kita. Dan dia berpunca, jadi punca pada benih, pada pasu ni dia akan nampak perjalanan dia. Dia melingkar ke atas, dalam satu keping panel yang cantik. Okey, yang ini pula adalah antara produk-produk yang telah ditenggelami air. So yang mana sebenarnya ini adalah sebahagian daripada panel hiasan, dan kita cantumkan dua menjadi bentuk pending. Kalau kita lihat dari segi bentuknya, pending yang macam saya pakai ni, pending, dan dia adalah dicorak dalam bentuk motif suluh kacang. Okey, dan ini juga adalah ikonik pada Bah Collection punya program, yang mana kita olah dia jadikan kipas. Ini melambangkan putaran kehidupan. Dan di bawah ni pula adalah kayu-kayu lebihan yang hanyut masa banjir tu, kita kutip balik, kita jadikan bentuk kolek ataupun perahu. Ini juga adalah simbol lah Bah Collection, Bah Collection. Kolek dan juga perahu. Jadi boleh dipusing. Kita akan pergi ke masjid dulu, cari masjid, sama ada di Korea ataupun di Jepun,
di mana di Austria. Saya akan cuba cari sebab di situlah sebenarnya berkumpul dia seni-seni. Maknanya kita tengok kesenian dia macam mana, pembinaan dia, struktur dia dibina macam mana, seni ukiran dia, seni hiasan dalam rumah dia macam mana. Kemudian di situlah kita akan cari apa yang ada di satu tempat tu, apa budaya dia, apa yang diketengahkan. Kita tiap negara mempunyai ukiran kayu yang berbeza, teknik dan ukiran motif yang berbeza. Macam ukiran Melayu ni dia mempunyai nilai falsafah dan juga cara kita mengolah dia dalam bentuk ukiran itu berbeza lah dari segi motifnya, sebab dia berkait rapat dengan sejarah, pemerintahan dan sebagainya. Dalam ukiran Melayu sendiri dia mempunyai kekuatan sebab kita ni berdekatan dengan negara macam negara Asia kita, Thailand, Filipina dan Indonesia. Kita adalah bawah satu Nusantara. Jadi perbezaan tidak jauh beza. Macam di Patani, kita dan Patani Melayu, ukiran Thailand. Cuma corak dan juga teknik tu dia berbeza. Dari segi teknik pun lebih kurang. Saya rasa sebab corak tu dia berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. Macam kita lebih pada motif-motif bunga, flora, alam. Tapi berbeza kalau di negara Eropah dia lebih kepada kontemporari. Ini Mat. Dia seorang pekerja yang baru. Sebagai seorang pekerja baru, Mat sepatutnya menunjukkan sifat integriti yang bagus. Tetapi akibat hasutan rakan sekerja, Mat kurang accountability. Salah tu. Muncullah ada pekerja lain yang sudi menegusi Mat ni. Macam ni baru betul. Kita seharusnya mengamalkan sifat integriti ini bukan sahaja ketika bekerja, malah di sepanjang kehidupan harian kita. Janganlah kita menjadi seorang pekerja yang suka melengah-lengahkan masa, berjalan ke sana ke sini ketika waktu kerja, kurang bersemangat ketika menjalankan tugas dan mengambil rasuah. Seharusnya, jadilah seorang pekerja yang bersemangat, jujur, amanah, menepati masa, sentiasa berdaya saing dan sentiasa berfikiran positif. Tak kiralah pekerja swasta maupun kaki tangan awam, jadikan sifat integriti satu amalan. Mari bersama jadikan Malaysia dikenali kerana integritinya dan bukan rasuahnya. Sawit, nama yang cukup berharga. Minyak diperolehi, didagangkan ke dunia. Minyak sawit penuh nutrisi. Ketahanannya pasti di suhu tinggi. Kini tampil mampan berkualiti. Inilah sawit penuh keunggulan. Inilah sawit anugerah Tuhan. Kincir angin ini beroperasi dalam keadaan angin yang rendah. Mereka mengenal pasti ada satu protein yang sangat unik yang dikenali sebagai anti beku. Suatu produk yang asasnya bahan alami akan sangat mudah untuk dikintas semula. Daripada buah naga itu, kulit dia tu kita proses menjadi satu bahan dinamakan pektin. Menghasilkan scientific journal untuk membuktikan kajian kita sangat-sangat berguna. Bah Collection merupakan penjenamaan produk premium yang telah dihasilkan oleh desainer tanggam dan pengukir tempatan.
Untuk projek kali ini, Razif dipertanggungjawabkan sebagai pereka Bah Collection, manakala Adik Guru Muhaimin sebagai usahawan Bumiputra yang menghasilkan produk-produk berasaskan ukiran kayu tradisional Melayu. Kelahiran Bah Collection adalah merupakan cerita dan realiti kehidupan Muhaimin Hasbullah semasa dan selepas banjir besar yang berlaku pada tahun 2014. Apa yang diharapkan adalah agar pameran ini dapat memberikan inspirasi dan meraihkan karya kesenian dan pengukiran kayu tradisional Melayu yang sepatutnya diberikan pengiktirafan setinggi-tingginya. Setiap yang berlaku itu ada hikmahnya. Bah Collection juga adalah merupakan harapan MTIB bahawa hasil karya berasaskan kayu akan tetap disanjung sebagai khazanah negara yang perlu dijaga dan diabadikan sebagai hasil seni yang bernilai tinggi. Harapannya adalah supaya hasil seni yang dipersembahkan akan mendapat sambutan dan pengiktirafan daripada peminat-peminat seni seluruh negara dan juga di luar negara. Bukan nak cakap kita mengambil kesempatan atas tragedi, tapi kita nak mengingatkan juga tragedi 2014 banjir itu yang berlaku pada Pantai Timur. Saya terlibat juga ada beberapa projek ketika itu dan melihatkan betapa hiba tengok situasi yang terjadi kan. Kita pun rasa macam terikat juga dengan keadaan tersebut masa tu. Bila saya dapat tahu Encik Muhaimin punya bengkel pun terkena juga kejadian banjir tu, saya mengambil inisiatif untuk mengimbau kembali memori banjir yang terjadi masa tu dengan kebetulan yang nak cakap ni sebenarnya mungkin rezeki Allah lah, nak tunjukkan satu-satu benda yang tengah terjadi kan. Kita pun rasa macam kita boleh ambil lah opportunity ni untuk ketengahkan dua benda, satu ukiran Melayu, yang keduanya memori banjir. Kalau boleh saya nak anak-anak muda lihat sendiri betapa kayanya budaya kita. Bukan hanya anak-anak Melayu, mungkin anak Cina, India dan selain-lain juga. Kerana kalau kita tengok identiti bangsa dan budaya ni, dia bukan hanya pada satu benda saja dan dia identiti bukan identiti serumpun saja dan dia identiti negara kita juga. Sekali kita dengar identiti Bali, Thailand, pelbagai. Dan mungkin kali ini kita boleh sematkan pada anak muda di Malaysia, ini identiti kita. Itu yang